Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan yang dimuliakan sekalian, alhamdulillah syukur pada Allah SWT kerana pada malam ni kita diberikan kesempatan untuk sama-sama mengkaji, menghayati, mentadabur mudah-mudahan ayat-ayat Allah SWT yang indah ini. Alhamdulillah Sri S. Mustafa Kamal, Iqbal, mohon jika ada kesempatan tolong share dengan teman-teman kita yang lain. Ambil masa saat, 2 saat, 3 saat yang awal ni untuk sama-sama kita mengambil faedah daripada perkongsian pada malam ni, insya-Allah. Alhamdulillah, Cik Baharudin Budi, moga sihat sekeluarga ya. Di awal ni saya nak pesan bahawa dalam kuliah pada kali ni saya nak ajar tuan-tuan satu doa yang dibacakan Nabi SAW apabila mendengar orang lain ataupun melihat orang lain ditimpa musibah. Dan kalau kita beramal dengan doa tersebut, ya, insya-Allah dengan penuh yakin bahawa Allah tidak akan menimpakan kepada kita, memberi kepada kita ujian yang berlaku pada orang tersebut. Maklumlah pada ini ada banyak bentuk ujian. Antara ujian yang menakutkan setiap kita adalah ujian penyakit, wabak yang berlaku. Bahawasanya ada satu doa yang Nabi anjurkan sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang kamu baca doa itu, maka Allah akan selamatkan kamu dari timpa musibah tersebut. Andai kamu mendengar ada orang lain ditimpa satu ujian dalam hidup, maka makan doa tersebut. Maka kamu akan selamat daripada ujian yang menimpanya itu, bahawa ia tidak akan menimpamu, kata Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, saya akan ajar doa ni sebentar lagi. Jangan ke mana-mana. Semalam saya ada bagi sedikit mukadimah tentang surah As-Sajdah yang bererti sujud. Jadi dinamakan surah ni secara tauqifi, merupakan satu nama yang diberikan oleh Nabi SAW. Sajdah yang merujuk kepada ada ayat tentang sajdah yang dimaksudkan. Alhamdulillah yang mulia Tengku Murni, Nisa Nazar, semua yang hadir pada malam ni, jangan lupa untuk share dengan teman-teman kita. Moga-moga ada sebab untuk mereka mendapat pedoman, bimbingan dalam hidup. Baik, kita telah pun mula memasuki surah yang baru, iaitu surah Sajdah. Ya, semalam saya ada huraikan tentang riwayat daripada Imam Bukhari dan juga Muslim bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sering baca surah As-Sajdah dan juga surah Al-Insan pada 2 rakaat subuh hari Jumaat, dan baginda akan melakukan sujud sajdah di situ ya, sampai kepada ayat tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi kalau kita lihat, inilah dia surah yang sangat istimewa di sisi Nabi SAW, iaitu dalam satu hadis mengatakan bahawa Nabi tidak tidur pada satu malam melainkan baginda akan membacakan surah Sajdah terlebih dahulu dan juga surah Al-Mulk. Baik, saya bawakan untuk tuan-tuan riwayat yang dikemukakan oleh Al-Imam Muhammad Amin bin Abdullah Al-Urami dalam tafsir yang bertajuk Hadaiqur Rauhi wa Raihan. Antara riwayat yang dikemukakan oleh beliau bagi menyatakan keutamaan surah As-Sajdah ni, iaitu saya bacakan untuk tuan-tuan فضلها ومن فضائلها ما أخرجه مسلم وأصحاب السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة بألف لام ميم التنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. Ini merupakan hadis sahih riwayat Bukhari dan juga Muslim, dan juga kebanyakan para ulama pemilik kitab-kitab sunan dipanggil sebagai ashabus sunan ya. وأخرج أبو نصر الطبراني والبيهقي في سننه عن ابن عباس يرفعه إلى رسول الله قال من صلى 4 ركعات خلف العشاء الأخيرة قرأ ركعتين الأوليين قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وفي ركعتين الأخريين تبارك الذي بيده الملك وألف لام ميم التنزيل يعني السجدة كتبنا له كأربع ركعات من ليلة القدر. Siapa yang membaca siapa yang sembahyang sunat 4 rakaat lepas daripada Isyak, maknanya ba'diyah Isyak, pada rakaat pertama dengan 2 salam maksudnya ya. Jadi Nabi SAW kadang-kadang mengerjakan sembahyang sunat ba'diyah Isyak tu 4 rakaat, 2-2.
dengan 2 salam. Kerana dalam hadis mengatakan salatul lail mathna mathna. Sembahyangnya Rasulullah pada waktu malam dengan 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Kalau ada mereka mengatakan 4 rakaat dengan 1 salam, itu namanya khilafus sunnah. Nabi SAW tidak buat sedemikian, walaupun ada hadis. Dalam kitab-kitab hadis kita belajar al-amalu ala khilafihi, bahawasanya Nabi meramalkan satu yang berlainan daripada maksud hadis. Macamlah ada perkara-perkara dalam hadis ni kadang-kadang merujuk kepada suruhan Nabi, bahawa Nabi menyuruh dibakar rumah mereka yang tidak hadir sembahyang berjemaah, sedangkan azan dikumandangkan mereka dengar. Tapi Nabi tak pernah buat benda tu. Ia merupakan mimbab al-i'tiaz, al-mawa'iz, az-zajr. Ia merupakan satu amaran daripada Nabi SAW, tapi Nabi tak pernah melakukannya. Bila sampai zaman Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhuma pun mereka tidak buat. Jadi menunjukkan bahawa Nabi SAW hanya memberikan satu amaran dalam bentuk demikian. Itu juga contohnya Nabi SAW menyuruh supaya siapa yang minum arak maka ditangkap disebat 40 kali. Diminum arak lagi kali kedua disebat 80 kali. Diminum arak juga maka dibunuh dia. Hadis ini sahih tapi Nabi tak pernah mengamalkannya. Begitu juga pada zaman pemerintahan Umar, Abu Bakar sebelumnya, mereka tidak pernah melaksanakan perintah dalam hadis itu. Jadi tak semua perkara yang ada dalam hadis kita amalkan seperti itu. Kita perlu pada penjelasan, tuan-tuan ya. Kerana saya ada dengar dia mengatakan bahawa lepas sembahyang Isyak kita sembahyang 4 rakaat 1 salam. Sebenarnya itu tidak dilakukan oleh Nabi SAW walaupun ada hadis demikian ya. Ada penjelasan oleh para ulama. Jadi dalam konteks kelebihan membaca surah Al-Mulk dan juga surah As-Sajdah ni, sebuah riwayat daripada Abu Nasr Tabarani, Baihaqi dalam sunan mereka masing-masing daripada Ibn Abbas, siapa yang sembahyang selepas Isyak 4 rakaat. 2 rakaat yang pertama dibaca apa? Qul ya ayyuhal kafirun dengan Qul huwallahu ahad. Kemudian bagi salam. Rakaat yang berikutnya, yang pertama itu dibaca surah seperti yang dikatakan ke sini, baca surah Tabarakalladzi biyadihil mulk, itu surah Al-Mulk. Kemudian baca surah Alif Lam Mim Tanzil, maknanya surah Sajdah. Maka siapa yang sembahyang 4 rakaat seperti ini dengan 2 salam selepas Isyak, maknanya ba'diyah Isyak, maka mereka mendapat nasib, mendapat bahagian seolah-olah telah mengerjakan Lailatul Qadar, sembahyang 4 rakaat pada malam Lailatul Qadr. Baik, ini satu riwayat yang dikemukakan daripada Tabarani Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih. Kemudian akhraja Ibn Mardawai an Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu man qara'a tabarakalladzi bi yadihi al-mulk wa alif lam at-tanzil sajda bain al-maghrib wal isya faka'annama qama lailatal qadr. Riwayat pada Ibn Mardawai pula, siapa yang ada kesempatan untuk sembahyang di antara maghrib dan isya dipanggil sebagai salatul awabin. 2 rakaat saja. Rakaat pertama baca al-mulk, rakaat kedua baca as-sajdah. Maka seolah-olah beliau, orang yang melakukan demikian, dapat pahala menunaikan sembahyang sunat pada malam Qadar. Inilah kelebihan surah As-Sajdah lagi, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Kemudian wa akhraja Ibn Mardawai an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a fi lailatin alif lam mim tanzil sajda wa yasin wa iqtarabatis sa'a wa tabarakalladzi bi yadihi al-mulk kunna lahu nuran wa hirzan minasyaitan wa rufi'a fi darajat ila yaumil qiyamah. Dalam satu hadis Ibn Mardawai daripada Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, siapa yang baca pada satu malam iaitu Alif Lam Mim Tanzil, ni surah Sajdah yang kita ceritakan ni, kemudian diikuti dengan Yasin, kemudian surah Al-Qamar, kemudian surah Al-Mulk, maka seperti yang telah digambarkan tadi dengan 2 salam, maknanya satu rakaat kemudian baca surah Alif Lam Mim Tanzil, kemudian baca surah Yasin, kemudian pada rakaat yang ketiga sebab bagi salam itu baca surah Al-Qamar, kemudian baca surah Al-Mulk, maka ini akan menjadi baginya nuran wa hirzan minasyaitan. Ia akan menjadi untuk orang ini cahaya dan juga pelindung daripada gangguan syaitan. Ada sebahagian daripada umat Islam pada hari ini diuji dengan sebagai contohnya saka. Tuan-tuan, diuji dengan sihir sebagai contohnya, diuji dengan perkara-perkara tertentu gangguan syaitan dalam hidupnya. Ada pula yang dapat melihat syaitan. Maka nasihat para ulama, amalkanlah baca seperti yang telah disyorkan dalam hadis riwayat Ibn Mardawai ini, tuan-tuan, daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Saya ulang balik semula, baca surah Sajdah, baca surah Yasin, kemudian rakaat ketiga baca surah Al-Qamar diikuti dengan Al-Mulk, dengan 2 salam lah. 4 rakaat ni dengan 2 salam, ia akan menjadi benteng daripada gangguan syaitan seperti yang telah digambarkan tadi.
umpamanya orang yang diuji kerana saka, sihir dan sebagainya. Baik, wa akhraja Ibn Daris an al-Musayyab bin Rafi' an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala alif lam mim tanzil taji'u laha janahani yaum al-qiyamah tuzillu sahibaha wa taqul la sabila alaihi la sabila alaihi. Siapa yang rajin baca surah As-Sajdah ni pada setiap malam, maka akan jadi dengannya seekor burung, akan menjadi satu memiliki sayap yang akan melindungi orang ini dan berkata kepada Tuhannya, ya Allah, lindungilah orang ini, lindungilah orang ini. Setengah ayat mengatakan hadis yang dhaif, tetapi min bab fadail amal, sebagai satu galakan untuk kita beramal, mudah-mudahan kita mengamalkannya. Ada kelebihan-kelebihan, kalau tak ini pun dalam hadis-hadis yang lain yang sudah dinyatakan tadi. Wa qala ad-Darimi wa akhbarana Abu al-Mughirah qala haddatsana Abdah bin Khalid bin Ma'dan قال اقرأوا المنجية وهي ألف لام تنزيل فإنه بلغني أن رجلا كان يقرأها ما يقرأ شيئا غيرها كان كثير الخطايا فنشرت جناحها عليه فنشرت جناحها عليه وقالت ربي اغفر له فإنه كان يكثر قراءتي فشفعها الرب فيه وقال اكتب له بكل خطيئة حسنة ورفع له درجتان. Riwayat Darimi mengatakan bahawa bacalah Al-Munjiyah. Nampaknya di sini dalam hadis ini surah As-Sajdah dipanggil dengan nama Al-Munjiyah. Dalam hadis Tirmizi yang lain menyatakan Munjiyah itu merujuk kepada surah Al-Mulk. Rupa-rupanya Munjiyah ini juga adalah berarti penyelamat, dirujuk kepada surah As-Sajdah juga. Iaitu siapa yang baca surah As-Sajdah ni secara istiqamah berterusan setiap malam, maka di akhirat nanti dia akan menjadi pemberi syafaat untuknya, insya-Allah, tuan-tuan ya. Diriwayatkan bahawa ada seorang lelaki yang banyak dosanya, kemudian oleh kerana dia rajin baca surah As-Sajdah, maka bila dia mati, ketika dosa-dosanya dihuraikan, dosanya dibukakan kitab amalannya, tiba-tiba surah As-Sajdah yang rajin dibacanya itu menjadi pelindung, peminta kepada Allah Taala, memberi syafaat supaya dia diselamatkan. Maka Allah Taala pun berfirman supaya dengan setiap huruf yang terdapat dalam surah As-Sajdah yang rajin diistiqamah bacanya itu, pemberi syafaat dan pelindungnya daripada azab neraka di sisi Allah SWT. Wallahu a'lam. Ini riwayat yang telah saya kemukakan, datang daripada tafsir, tuan-tuan, Hadaiqur Rawhi wa Raihan wali al-Imam Muhammad al-Urami. Ia seorang ulama daripada Afrika yang punya kitab tafsir bertajuk Hadaiqur Rawhi wa Raihan. Dikemukakan riwayat-riwayat tentangnya. Mudah-mudahan kita dapat memahami kelebihan surah Sajdah. Mudah-mudahan bagi kita yang punya kesempatan dapat membaca surah ini setiap malam, kerana ia merupakan hobi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Rasulullah SAW ni minat pada perkara yang tentu ada manfaat besar dunia dan juga akhirat untuk kita andai kita mengikutinya. Jadi ambil peluang lah tuan-tuan. Kalau kita pada musim seperti ni sibuk menonton televisyen contohnya, apa cerita dalam televisyen ni tuan-tuan? Bawalah apa-apa movie sekalipun, dia berkaitan kehidupan orang, hidup mati, berkahwin, setakat itu sahaja. Kok mana pun cerita manusia. Tapi kita baca Al-Quran, ia menjadi pemberi syafaat untuk kita. Maka janganlah kita lokek waktu, kedekut, dan kita tak punya masa kita berkira-kira dengan Allah. Macam manalah hidup kita ni tak sempit, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi kita banyak berkira-kira dengan Allah. Baik, sebelum terlupa saya nak ajak tuan-tuan untuk menggunakan Birkah Habatus Sauda sebagai satu penawaran datang daripada hadis Nabi SAW, galakan untuk menggunakannya. Alhamdulillah di Zahzan Travel kami telah pun memprosesnya dalam bentuk yang mudah untuk dinikmati, dimakan macam ni. Tengok. Ya, biji-biji seperti ni. Kapsul seperti ni. Dalam hadis mengatakan bahawa ia merupakan habatul barakah, bijirin keberkatan yang boleh menyembuhkan semua penyakit melainkan kematian dengan izin Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Kunyah boleh, telan terus boleh. Alhamdulillah. Tuan-tuan, kami sedang adakan kempen sekarang ni. Beli dengan hadiah, dengan korma, dengan buku dan sebagainya, dapatkan untuk kempen Syawal kita yang akan berakhir tak lama lagi. Dapatkan hadiah untuk ayah ibu kita yang terdedah kepada penyakit pada hari ini, kerana jaminan Rasulullah SAW bahawa ia merupakan rawatan kepada semua penyakit melainkan kematian. Yakinlah tuan-tuan, ada ramai ibu yang menggunakannya untuk menyusukan anak, orang yang sakit selalu sesama, orang yang tidak lawas, macam ayah ibu kita, insya-Allah menggunakannya akan menjadi pelega, pelawas yang baik untuk sistem perkumuhan tuan-tuan.
Marilah dapatkan Habatus Sauda Birkah yang kami terbitkan, yang kami hasilkan, kami produce dalam bentuk seperti ini untuk mudah untuk dibawa ke mana-mana, tak ada handbag dan sebagainya, dihadiahkan untuk orang kita sayangi. Mudah-mudahan jadi rawatan. Sampai orang kata makan vitamin C, banyak makan sayur, banyak minum air, jangan lupa banyak gunakan Habatus Sauda, kerana ini adalah jaminan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, para pengguna yang datang ke Zazan ke Facebook ini mendengar kuliah tafsir pun banyak yang repeat, dan alhamdulillah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, begitu juga kami ada kurma ajwa, kurma mekjol. Boleh tuan-tuan dapatkan juga walaupun Ramadan dah berakhir. Dalam hadis mengatakan rumah yang tiada kurma padanya, penghuninya akan selalu kelaparan. Kalau anak-anak ke rumah sibuk nak menggoreng nugget saja, menandakan rumah kita tak cukup kurma lah tu tuan-tuan. Ya, saya cakap untuk diri saya nampaknya. Jadi ajaklah anak-anak kita untuk, pasangan kita untuk menggunakan kurma mekjol, kurma ajwa. Walaupun dah berakhir Ramadan, kita cari keberkatan pada makanan-makanan disebut dalam Al-Quran. Baik, bagi tuan-tuan yang memiliki tafsir Ibn Katsir, sila buka jilid yang ke-7, muka surat yang 301, 302. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Am yaquluna iftarah. Bal huwa al-haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Sadaqallahul azim. Alif Lam Mim, turunnya Al-Quran yang tidak ada keraguan padanya adalah dari Rabb, pemilik alam semesta. Tetapi mengapa mereka orang-orang kafir mengatakan dia Muhammad mengada-ngadakannya? Sebenarnya Al-Quran itu adalah kebenaran datang dari Tuhanmu, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang belum datang kepada mereka, orang yang memberi peringatan sebelummu. Mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk. Semalam saya dah huraikan kaitan ayat ini dengan ayat yang terakhir daripada surah Luqman yang diletakkan dalam susunan tauqifi daripada Allah SWT untuk Nabi-Nya ajar kepada kita. Dan surah Luqman letaknya sebelum surah Sajdah. Dan apa kaitannya ayat terakhir daripada surah Luqman itu dengan surah Sajdah? Kalau kita belajar bahasa Arab tuan-tuan, ada satu bab dipanggil Bara'atul Istihlal. Bara'atul Istihlal ni berarti kalau kita baca Al-Quran, kita akan lihat permulaan surah-surah Al-Quran itu ia mengandungi mesej yang dikandung oleh keseluruhan surah Al-Quran itu. Ini dipanggil husnul matla' wa husnul khitam. Permulaan dan juga akhir sesuatu surah itu dia sinkro satu sama lain. Artinya kalau kita baca mukadimah kepada ayat-ayat dalam satu surah, ayat-ayat awal daripada satu surah, kita akan dapat satu maklumat glance through, macam orang putih sebut bird's eye view. Umpamanya macam burung tu terbang, dia dah boleh observe apa yang terdapat dalam satu daerah itu. Jadi demikian juga kalau kita baca Al-Quran, kita baca ayat-ayat yang awal, dipanggil matla' surah, permulaan surah, kita akan dapat memahami apa yang dikehendaki oleh Allah dalam keseluruhan surah tersebut. Ini yang dinyatakan oleh Al-Imam As-Suyuti dalam kitab beliau bertajuk Mu'tarakul Aqran. Ini satu kitab yang menarik, para ustaz, ustazah. Ada peluang kita baca. Ini Mu'tarakul Aqran fi I'jazil Quran, ada 3 jilid. Ini kitab Al-Imam As-Suyuti yang merupakan seorang Al-Hafiz, seorang Al-Alama, Al-Imam. Imam As-Suyuti ini diberi keberkatan oleh Allah dalam hidupnya. Beliau menulis lebih daripada 300 kitab yang menjadi rujukan dalam berbagai genre dan berbagai disiplin ilmu. Hadisnya, tafsirnya, lughahnya, fiqihnya, tasawufnya, Masya Allah, sungguh berkat hidup beliau. Jadi kata beliau, bila menyatakan tentang i'jaz Al-Quran ni, Quran mengambil banyak bentuk wajah-wajah i'jaz. Kalau dahulu Al-Imam Al-Qahir Al-Jurjani menyatakan bahawa i'jaz Quran ni terletak pada nazamnya dan juga pada ma'aninya, pada yang dipanggil sebagai keindahan, mukjizat Al-Quran itu letak pada lafaz dan juga maknanya. Lafaz Quran itu kuat, solid, dan makna yang dikandung dalam ayat-ayat yang jadi pilihan Allah itu juga kalau kita selami, kita akan lihat perbezaan yang sangat nyata. Ada beza di antara perkataan ata amrullahi fala tasta'jilu dan juga jaa wa jaa rabbuka. Jaa, kalau kita belajar bahasa Arab, jaa dengan ata sama, tapi di seluruh bahasa penggunaan Quran ni begitu teliti dan halus, tak sama sebenarnya tuan-tuan.
Inilah kehalusan pemilihan perkataan yang terdapat dalam Al-Quran. Kata Al-Imam Asyuti menakalkan pandangan daripada Al-Imam Zarkashi dalam Burhan, mengatakan bahawa min zalika iftitahu su'ar bil hurufil muqatta'ah wa ikhtisas kulli wahidatin bima budi'at bihi hatta lam takun tarid alif lam mim fi mawdi' alif lam ra. Kalau engkau perhatikan keindahan ijaz Quran ini, iaitu permulaan Quran dipanggil sebagai fawatihus suar, permulaan suar surah Al-Quran dipanggil huruf muqatta'at ini. Contohnya alif lam mim, contohnya alif lam ra, contohnya ha mim, contohnya ta sin mim, contohnya kaf ha ya ain sad, contohnya nun, contohnya kaf, contohnya sad. Ini permulaan-permulaan yang dipanggil sebagai fawatihus suar. Kalau engkau selami, kau hayati, kata Al-Imam Asyuti, satu pandangan dikutip daripada kitab Al-Burhan, bahawa engkau akan dapati bahawa bila Allah menyatakan alif lam mim, maka dalam surah tersebut engkau akan lihat huruf yang banyak digunakan oleh Allah adalah alif lam mim. Kalau perkataan yang dimulakan oleh Allah SWT itu alif lam mim ra, maka engkau akan dapati dalam surah itu banyak berulang-ulang perkataan ra, huruf ra. Subhanallah, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Ini satu mukjizat, wajah ijaz Quran yang luar biasa. Kerana kalau kita perhatikan turunnya Al-Quran itu bukan turun sekaligus. Macam kita baca semalam bahawa surat Sajdah ni dia bukan turun sekali lengkap satu ayat, satu surah. Ada 3 ayat diturunkan oleh Allah selepas Nabi berhijrah ke Madinah. Berarti 3 ayat itu merupakan ayat-ayat Madaniyah, walaupun duduknya dalam surah yang dikategorikan sebagai surah Makkiyah. Tetapi kau akan lihat keserasian yang luar biasa sesuatu surah itu dengan huruf muqatta'at ini. Kau akan dapati pemilihan huruf-huruf di awal Quran itu adalah huruf yang sama yang akan digunakan berulang-ulang kali oleh Allah dalam surah tersebut. Gitu hebat ni tuan-tuan, kajian yang dibuat oleh para ulama terdahulu sampai detail, sampai ke bab seperti itu, begitu halus sampai ke tahap seperti itu sekalipun dikaji oleh mereka. Ya. Baik tuan-tuan hati dan dikasihkan. Kemudian kalau engkau perhatikan, washtamalat surat Sad ala khusumat muta'addida fa awwaluha khusumatun nabi ma'al kufar wa qawlihim aja'ala al-alihata ilaha wahida summa ikhtisam al-khasmaini ma'a Daud summa takhasum ahli an-nar summa ikhtisam al-mala'il a'la summa takhasum al-iblis fi sya'ni Adam wa fi sya'ni banihi wa iwaihim. Kalau engkau baca surah Sad, kata Imam Suyuti menakalkan pandangan daripada kitab Burhan oleh Imam Zarkashi ini, engkau akan dapati huruf Sad, surah Sad yang dimuliakan oleh Allah dengan huruf Sad itu, surah Sad dimuliakan dengan Sad. Kamu akan dapati dalamnya banyak cerita tentang benda yang namanya khusum. Makna khusum ni makna pemusuhan tuan-tuan. Seperti apa pemusuhan di antara kaum kufar dengan Nabi SAW itu, khusum Sad. Dan begitu juga pemusuhan berlaku di antara perselisihan yang berlaku. Khusum maknanya perselisihan atau pemusuhan, persengketaan, khilaf yang berlaku. Maka di antara Nabi dengan 2 orang yang bertelagah dengan berjumpa dengan Nabi Daud sebagai contohnya, iaitu seorang yang mengatakan kepada Nabi Daud, saya ada seekor kambing, dia ada 99 ekor kambing. Kemudian dia suruh ambil, dia nak kambing saya yang satu, mengenapkannya 100. Habis saya tinggal apa, wahai Nabi Daud alaihissalam. Ini kisah dikemukakan oleh Quran. Jadi bila permulaan surah itu disebut Sad, ia sangat signifikan dengan permusuhan. Kerana dalam surah Sad itu banyak perkara yang namanya khusum, iaitu Sad itu merujuk kepada satu lafaz yang sukar untuk diucapkan dan ini menyebabkan kepada perselisihan faham di antara manusia. Maka berulang-ulang episod dalam surah Sad itu adalah kaitan antara perselisihan yang berlaku di antara manusia dengan manusia, ataupun manusia dengan Tuhannya, ataupun perselisihan di antara ahli neraka dengan ahli syurga di akhirat yang Allah bawakan, rakamkan dalam surah Sad. Subhanallah, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Ya, kemudian kalau kamu lihat huruf alif lam mim ni, kata Imam Suyuti lagi, dia jama'at, dia menghimpunkan makharij as-salasa, menghimpunkan makharaj hukum tajwid yang kau pelajari, iaitu halq. Halq ni iaitu kita punya halqum. Kemudian lisan, lidah. Kemudian syafatain, iaitu 2 bibir. Ala tertibiha. Alif datang daripada dalam dada, dipanggil halqum ini tuan-tuan. Lam dekat lidah dan juga mim duduk di antara 2 bibir. Ya, jadi kata Al-Imam Asyuti merujuk dalam surah seperti yang dikemukakan oleh Allah, kisah Alif Lam Mim dan surah Sajdah ni, kau akan lihat
yang Allah ceritakan tentang penciptaan, kemudian Allah cerita tentang kehidupan, kemudian Allah cerita tentang kelangsungan kehidupan itu kematian. Kesinambungan daripada kehidupan adalah kematian, kebangkitan semula. Jadi inilah inti yang kau akan dapati dalam surah-surah yang Allah mulakan dengan Alif Lam Mim, sesuailah dengan makhraj huruf yang mula daripada anak tekak, bawa ke lidah, bawa ke mulut. Macam itulah proses kehidupan kamu yang akan kamu lalui sampai kamu mati nanti. Subhanallah, Masya Allah, Tabaraka Ta'ala. Begitu halus sekali kajian dilakukan oleh para ulama, tuan-tuan ya. Baik. Ini antara perkara yang menarik untuk saya bawa kepada tuan-tuan lah. Dah 9.30 tuan-tuan. Nampaknya kita berhenti setakat ni dulu. InsyaAllah ada peluang nanti kita sambung lagi. Malam esok saya lupa nak khabar pada tuan-tuan. Esok saya nak adakan satu forum dengan sahabat baik saya, dengan guru saya Ustaz Muhammad Tawau dari Tawau, dan juga sahabat baik saya Ustaz Sufan. Tuan-tuan jangan lupa ya untuk hadir dalam forum yang kami akan adakan malam esok berkaitan dengan Palestin. Kami datang antara kaitan Palestin dengan Dajjal, dengan Nabi Isa AS. Betul tak Nabi Isa nanti akan berkahwin? Alangkah beruntungnya perempuan yang jadi isteri Nabi Isa. Nabi Isa juga akan dikurniakan anak. Ni dalam hadis mengatakan demikian. Jadi saya nak bahaskan perkara ini bersama dengan sahabat saya Ustaz Muhammad dari Tawau dan juga Ustaz Sufan malam esok. InsyaAllah besok forum kita start dari jam 8.30 malam. Boleh 8.30 malam atau pukul 9. Tengoklah mana-mana nanti saya akan umumkan tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, malam esok kita akan ada forum, jangan lupa. Terima kasih selagi atas kehadiran tuan-tuan. Dapatkan tafsir Ibn Katsir. Buatlah pelaburan untuk memahami kalamullah, kerana kitab ini akan jadi rujukan teras kita mulai daripada malam ini dan selanjutnya. Saya akan pakai tafsir Ibn Katsir biru ni tuan-tuan ni. Kami sedang adakan kempen sekarang. Tuan-tuan dapatkan tafsir Ibn Katsir ni, tuan-tuan akan beroleh kitab Fiqh Mizan. Mana buku Fiqh Mizan ni, ada ke tak ada? Buku Fiqh Mizan dekat dalam koleksi saya. Saya nak tunjuk pada tuan-tuan sekejap tunggu sekejap. Ni bagi tuan-tuan yang dapatkan tafsir Ibn Katsir, tuan-tuan dapat hadiah Fiqh Mizan ni. Dan kami akan adakan daurah yang dipimpin sendiri oleh penterjemah kitab ini yang bernama Ustaz Fawaz Fadil. Anak murid kanan kepada Syekh Ali Karadari yang penulis kitab Fiqh Mizan. Jadi tuan-tuan mari sahut sama-sama majlis ilmu yang kami akan adakan. Bagi tuan-tuan yang bernasib baik, dah sementara stok masih ada, tuan-tuan dapatkan tafsir Ibn Katsir dan kempen yang kami adakan mulai sekarang ni. Tuan-tuan akan dapat hadiah kitab Fiqh Mizan dan akan didaurahkan secara online bersama dengan Syekh Fawaz untuk tuan-tuan faham bedah buku ini, apa konten yang terdapat dalamnya. Fiqh Mizan Fiqah perseimbangan dalam kehidupan. Kalau kita menguasai Fiqh Mizan, iaitu pertimbangan, kita akan jadi pemimpin yang baik, ayah yang baik, guru yang baik, isteri yang baik, anak yang baik, anak yang hebat, businessman yang berjaya. Namanya Mizan. Mizan berarti keseimbangan. Wa wada'al mizan, Allah sebut surah Ar-Rahman sebagai contoh. Jadi ini antara kempen kesedaran memahami ilmu musim PKP. Mungkin kebanyakan kita berada kat rumah, isilah masa kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan jangan lupa tuan-tuan dapatkan Habatus Sauda Birkah. Mudah-mudahan ia menjadi penawar yang terbaik untuk kita menghadapi hari-hari yang penuh ujian sekarang ni. Seperti sekarang COVID, Nabi SAW sabda ia merupakan rawatan kepada semua penyakit melainkan kematian. Saya tunjuk sekali lagi bagi tuan-tuan yang tak kesempatan untuk lihat tadi. Inilah dia apa yang telah diproduce dalam bentuk Habatus Sauda, dalam bentuk kapsul seperti ini, mudah untuk kita makan. Tadi saya dah makan 2, saya makan lagi 2 tuan-tuan. Bismillah. Senang untuk kita hadam tuan-tuan. Orang ada masalah angin, lengur-lengur badan, kolesterol tinggi, menyusukan anak, kurang susu, orang yang susah nak tidur malam, InsyaAllah tuan-tuan boleh dapatkan Birkah Habatus Sauda yang mengandungi banyak fadilat kelebihan seperti nyatakan hadiah di Nabi SAW. Bismillah. Terima kasih tuan-tuan kerana hadir dalam kuliah ni. Panjang-panjangkanlah video ni, mudah-mudahan jadi jariah kita bersama mengajak manusia mengenal Tuhan insya-Allah. Kita masih lagi berada di ayat yang awal daripada surah Sajdah. Cukup setakat ni dulu, jumpa lagi pada hari Isnin malam Selasa. Kerana esok Ahad Malaysia ni kita akan adakan forum berkenaan dengan Palestin dan juga Yahudi, berkaitan dengan Nabi Isa, Imam Mahdi. InsyaAllah kita akan ungkaikan besok.
saya akan maklumkan waktu yang sebenar untuk forum saya bersama Ustaz Muhammad Tawau dan Ustaz Safwan. Mereka dari Sandakan dan juga dari Tawau. Sekian tuan-tuan, terima kasih. Sama kita tangguhkan. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tinggalkan tuan-tuan bawah penjagaan kasih sayang rahmat Allah. Atrukukum tahta riayatillahi wa hifzihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hasan Ismail. Terima kasih Hanisa Nazar. Terima kasih kepada Asfani. Terima kasih kepada Lili Osman, semua yang hadir pada malam ni. Terima kasih kepada Sa'adiyah Basar. Tolong panjangkan video ni kepada teman kita lain. Maz Najwa. Pukul berapa besok? Pukul 8.30, antara 8.30 hingga 9 insya-Allah. Nis Syamsuri, Azima, terima kasih banyak. Sauda, terima kasih. InsyaAllah jumpa pada malam esok. Azarina Kamalul Azam, terima kasih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.